يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, berdiri teguhlah kamu dalam menegakkan kebenaran, menjadi saksi di muka bumi dengan melaksanakan keadilan, dan janganlah kebencian kamu kepada satu-satu kumpulan manusia mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Sesungguhnya adil itu adalah lebih dekat kepada takwa ataupun takut kepada Allah. Dan takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha mengetahui segala apa yang kamu lakukan. Tuhan yang dipertua, pelajaran kali ini adalah yang terbesar yang pernah dibentangkan dalam negara kita di Parlimen dengan anggaran peruntukan sebanyak RM393.8 bilion dengan perbelanjaan mengurus yang besar iaitu sebanyak RM303.8 bilion dan juga perbelanjaan pembangunan sebanyak RM90 bilion selain daripada simpanan wajah sebanyak bilion. Dengan unjuran hasil kerajaan pada 2024 nanti adalah sebanyak RM307.6 bilion iaitu pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Maka kita melihat bahawa hasil kerajaan tersebut hasil digunakan sepenuhnya sebanyak 99% hanya untuk perbelanjaan sahaja. Maka secara langsungnya kerajaan terpaksa terus bergantung kepada hutang baru demi kelangsungan pembangunan negara yang akan menelan belanja sebanyak RM90 bilion. Ia adalah satu bebanan dan menjadi satu cabaran besar kepada kerajaan kita dalam pengurusan fiskal negara. Laporan tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan persekutuan juga menyatakan bahawa hasil cukai terus menjadi penyumbang utama kepada hasil negara dan dijangka meningkat sebanyak 6.4% kepada RM243.6 bilion. Maka untuk mencapainya, Tuan Dipertua, negara mestilah dikukuhkan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan lancar, selain meningkatkan mobilisasi hasil melalui perluasan asas cukai serta menambah baik pematuhan dan ketulusan cukai. Belanjawan besar ini sudah pasti mampu untuk menjamin kesejahteraan rakyat negara kita jika ianya benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk menjadikannya sebuah kenyataan dan impian kepada kita semua, sudah pastilah antara tiang utama yang perlu diperkukuhkan oleh kerajaan hari ini adalah tiang keadilan dan juga kesederhanaan di dalam membelanjakan hasil mahsul negara tersebut. Dan itulah semangat yang dibawa oleh ayat Quran yang saya bacakan sejak tadi, di mana Tuan Dipertua, Allah Ta'ala menyeru melalui ayat tersebut supaya kita menjadi penegak kepada keadilan. Dan keadilan itu dapat dilihat apabila kita mampu melaksanakannya sama ada ke atas kawan ataupun lawan. Dan Allah Ta'ala menyebut lagi bahawa siapa saja yang berusaha untuk berlaku adil, maka dia sebenarnya telah mendekati sifat takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak dapat tidak bahawa dalam melaksanakan belanjawan pada kali ini, tiang keadilan itu mestilah ditegakkan oleh pihak kerajaan. Cuma Tuan Dipertua, isu terbesar kita apabila sampai kepada peringkat pelaksanaan adalah lemahnya modal insan, sama ada di pihak orang politik ataupun pegawai kerajaan. Itulah yang menjadi isu, sehingga hasil besar negara yang berjumlah ratusan bilion ini akhir sekali
tidak dapat menyempurnakan, menyampaikan kesejahteraan kepada rakyat negara kita. Maka tumpuan utama yang sepatutnya diberikan oleh pihak kerajaan adalah pembinaan modal insan. Suka saya menyebut di awal ucapan ini bagaimana para ulama kita yang bercakap banyak mengenai pembinaan insan ini menyebut bahawa antara sifat utama yang perlu didirikan oleh setiap insan adalah sifat as-sidq, sifat benar dalam diri mereka, sehingga mereka benar terhadap diri, benar terhadap orang lain, apatah lagi benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum sampai kepada peringkat pelaksanaan oleh anggota tubuh, oleh tangan dan kaki manusia, maka manusia diminta untuk menyempurnakan sifat benar dalam diri mereka. 3 peringkat. Yang pertama adalah as-sidqu fit tauhid, benar di dalam perhambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah as-sidqu fil ilmi bit tariq, mereka benar dalam mengenali jalan menuju Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah as-sidqu fil iradah, mereka benar dalam membina kemahuan mereka, kehendak mereka untuk berjalan di atas jalan tersebut. Dan yang terakhir barulah mereka sampai kepada peringkat pelaksanaan, iaitu as-sidqu fil amal, iaitu mereka benar di dalam melakukan pekerjaan yang mereka mahu. Apabila manusia memenuhi 3 peringkat ini, maka kita akan melihat bahawa manusia akan mencapai kejayaan yang cemerlang. Termasuklah kita dalam masa kita membangunkan negara kita ini. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehinggalah mereka sendiri mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Maksudnya Tuan Jadi Pertua, apabila kita bercakap mengenai pelaksanaan, maka yang paling penting adalah binaan modal insan, iaitu mereka mesti menyempurnakan diri mereka dahulu. Kalau umat Islam, dia kena pastikan bahawa matlamat pengabdian itu adalah jelas, tidak ada bohong padanya. Itu dalam diri. Akidah mesti betul. Dan yang kedua adalah dalam diri mereka juga, iaitu mereka mesti benar dalam ilmu mereka, dalam mengenali jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga masih lagi binaan dalam diri, iaitu mereka mesti memiliki kemahuan yang tinggi untuk melaksanakan apa yang jelas matlamat kehidupan mereka, iaitu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sempurna binaan dalam diri itulah, maka segala perbuatan mereka, tangan mereka, kaki mereka, mata mereka akan bertindak betul. Dan itulah hasil yang kita akan dapat. Tuan Di Pertua, sebenarnya sebalik saya terperangkap hati saya dalam tempoh bulan 2 saya tak boleh bercakap, saya tersentuh. Maka izinkan saya untuk saya bawa dalam Dewan Yang Mulia pelajaran daripada apa yang berlaku, untuk menunjukkan bahawa benarnya apa yang disebutkan oleh para ulama kita, bagaimana apabila hati telah bersih, diri telah dibina dengan baik, maka hasilnya adalah besar, yang bukan hanya dilihat oleh individu tersebut, bahkan dilihat oleh dunia. Dan itulah yang berlaku di bumi Palestin hari ini. Yang pertama, apa yang kedua adalah apabila rejim Zionis ini yang telah hampir lebih 70 tahun menjajah bumi Palestin, maka hari ini bangkit di sebalik peperangan yang dahsyat, yang penuh dengan penganiayaan, pembantaian terhadap anak-anak kecil, wanita dan orang tua, tanpa mengira batas. Allah Ta'ala bangkitkan satu kumpulan di bumi Palestin, kumpulan pejuang yang membenarkan janji mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir sekali mereka melihat bahawa adalah mustahil untuk mereka hidup dalam dunia perhambaan di bawah rejim Zionis. Mereka nampak bahawa matlamat mereka adalah mesti membebaskan diri mereka daripada penjajahan Zionis. Dan
kemudian mereka telah benar mengenali jalan, bahawa tidak ada jalan lain untuk membebaskan mereka dan bumi mereka daripada penjajahan kecuali memilih jalan yang benar, iaitu menempuh jalan jihad di jalan Allah. Mereka mesti mengorbankan nyawa, darah mereka demi mencapai apa yang Allah Ta'ala mahu, iaitu tidak boleh menghambakan diri kepada kezaliman. Dan yang ketiga, mereka telah membina kemahuan, iradah yang tinggi, sehingga mereka hilang dalam tubuh mereka ini perasaan untuk mengutip kepentingan semasa, kepentingan peribadi, kepentingan puak. Mereka buang semua. Yang penting ialah mereka gadaikan nyawa dan darah mereka demi untuk mencapai kepentingan bersama, iaitu membebaskan diri daripada penjajahan. Dan akhir sekali, apabila mereka sempurnakan tiga ini, kita melihat suatu peperangan yang dahsyat. Satu pihak diwakili oleh ketenteraan yang terbesar di dunia, yang dianggap paling gagah, bukan hanya rejim Zionis Israel, bahkan disokong oleh kuasa-kuasa besar, termasuk termasuk negara Amerika dan negara-negara Eropah yang besar lain, berlawan dengan sekumpulan rakyat yang jumlahnya tak ramai, tetapi hasilnya adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka saya Datuk Yang di-Pertua untuk menyebut mengenai 2-3 perkara hasil yang perlu kita belajar. Yang pertama, perang ini yang berlangsung dalam tempoh yang sudah berlangsung, yang kita harap akan berhenti dengan segera, berlangsung lebih kurang dua bulan ini. Yang pertama adalah tercabutnya akar Islamofobia yang dicanang oleh Barat untuk menjauhkan manusia daripada Islam dan umatnya. Ironinya, Tuan di-Pertua, Islamofobia ini dicanang oleh Barat bahawa Islam adalah agama yang berkembang dengan keganasan melalui jihad, sehingga ditakutkan dunia dengan Islam dengan sebab keganasan dan juga jihad. Tetapi Allah Ta'ala gantikannya hari ini. Dunia hari ini mengenali Islam melalui jihad. Jihad di bumi Palestin akhir sekali membuka mata dunia bahawa Islam rupa-rupanya adalah agama yang adil, agama yang sejahtera, sehingga dapat kita lihat hari ini dunia Barat, masyarakat Barat, terutama sekali anak-anak muda, fenomena hari ini ialah fenomena buka Al-Quran. Mereka buka Al-Quran, mereka bincang, dan disebut dalam apa yang saya baca bahawa di bumi, di negara Perancis sahaja, negara yang memang anti kepada Islam, anak mudanya boleh kata di antara 200 hingga 400 orang memeluk agama Islam setiap hari-hari. Dalam tempoh 2 bulan ini, sudah berpuluh ribu anak-anak muda memeluk Islam hanya di negara Perancis saja. Itu yang saya nak sebut yang pertama, iaitu tercabutnya akar Islamofobia yang dicadangkan bahawa Islam adalah agama keganasan, tetapi melalui jihad yang suci jugalah Allah Ta'ala mengubah pandangan dunia hari ini, sehingga dunia hari ini melihat Israel sebagai rejim yang begitu zalim, yang membantai umat Islam di bumi Palestin. Yang kedua, tumbangnya keegoan dan kebongkakan rejim Zionis di mata masyarakat dunia hari ini. Dan yang ketiga, saya sebut adalah terbongkarnya sifat munafik negara-negara besar, kuasa-kuasa besar yang terus menyokong secara terang-terangan rejim Zionis, walaupun jenayah perang adalah terlalu nyata yang telah dilakukan oleh kerajaan oleh rejim Zionis Israel. Tuan di-Pertua, adalah nyata di hadapan kita bahawa selagi mana negara kita mampu membebaskan diri daripada diikat oleh kuasa-kuasa besar ini, selagi itulah kita akan selamat daripada terheret dalam lubang-lubang kerosakan yang dibina oleh mereka di dunia kita, di dunia hari. Justru Tuan Yang di-Pertua, saya di Dewan yang penuh kemuliaan ini menuntut agar kerajaan mengambil sikap dan langkah proaktif dan berada di barisan hadapan di dalam menyokong dan mendukung perjuangan rakyat Palestin yang menuntut hak dan kemerdekaan negara mereka. Yang pertama, kita kekal selama-lamanya kita tidak mengiktiraf kerajaan Zionis Israel pada hari ini. Ini saya merakamkan ucapan tahniah kepada pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu
yang sejak awal lagi tidak pernah mengiktiraf negara haram Zionis Yahudi di bumi Palestin, yang sehinggalah pada hari ini, sehingga kita bebas untuk menentukan sikap kita sendiri pada hari ini. Yang kedua, saya mendesak kerajaan terus bersuara setiap masa terus bersuara untuk mengutuk kekejaman berterusan Zionis ke atas kanak-kanak, perang mereka ke atas kanak-kanak, wanita dan orang tua pada hari ini. Dan yang ketiga, saya mendesak kerajaan terus mendukung perjuangan rakyat Palestin dengan sokongan tidak berbelah bagi tanpa rasa takut terhadap ugutan dan kecaman oleh kuasa-kuasa besar, termasuklah negara Amerika yang terbukti jelas menyokong pembantaian ke atas rakyat Palestin hari ini. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri yang telah menyebut sebelum ini, menyatakan bahawa dia tidak takut dengan sebarang ugutan dan ancaman oleh semua pihak yang mencabar sikap Malaysia terhadap negara Palestin. Dan yang akhir sekali, saya mendesak supaya kerajaan membuat satu ketetapan yang tegas bahawa masa depan rakyat Palestin adalah hak rakyat mereka sendiri di dalam menentukan masa depan mereka dan bentuk negara yang mereka mahukan. Campur tangan berterusan negara-negara kuasa besar adalah salah dan akan membantutkan usaha-usaha pembinaan semula sebuah negara di bumi Palestin hari ini. Saya bacakan satu hadis sebagai akhir ulasan saya mengenai perang Palestin hari ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, rawahul Bukhari. Muslim adalah seperti sebuah bangunan yang kukuh sesama mereka saling bahu-membahu sesama mereka. Tuan ini Pertua, akhir sekali isu yang saya nak sebut, saya ambil sikit masa yang ada. Pesan kepada siapa-siapa hok berani masuk dalam rock tu, pemerkasaan mahkamah syariah. Pak Lagun ni, saya ingin menyentuh mengenai isu memperkasakan dan memartabatkan mahkamah syariah. Yang Berhormat Perdana Menteri dalam kenyataan terakhirnya baru-baru ini menyatakan kerajaan telah bersetuju menubuhkan satu jawatan kuasa ni biasanya baru netan ni, tak tahu anak dia ni khas duduk mana yang diperakui oleh Majlis Raja-Raja dalam usaha memartabatkan mahkamah syariah. Saya amat menyokong usaha ini dan amat berharap agar isu-isu besar berkaitan dengan konflik antara undang-undang syariah dan sivil ini, selain daripada pertindahan kuasa antara negeri dan persekutuan, dapat diminimumkan walaupun saya rasa agak mustahil untuk diselesaikan sepenuhnya. Mengapa saya fikir bahawa agak mustahil untuk diselesaikan sepenuhnya? Pertama, sifat undang-undang Islam yang menyeluruh dan telah pun sempurna. Maka ia akan sentiasa menyaingi undang-undang sivil setiada hari. Akan ada satu tekanan yang mencabar kuasa undang-undang sivil daripada umat Islam sendiri. Dia melihat bahawa hukum Islam adalah dan adil, sebagaimana yang terkandung dalam rujukan utama Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, pengagihan kuasa kepada mahkamah syariah adalah amat kecil, bahkan dalam ruang-ruang tertentu kelihatan kelabu dan tidak jelas, sehingga mendorong kumpulan tertentu yang anti undang-undang Islam untuk hadir dan mencabar keabsahan undang-undang syariah yang telah pun diluluskan oleh Dewan-Dewan Negeri untuk mahkamah syariah negeri masing-masing. Dan yang ketiga, umat Islam adalah terbeban oleh agama mereka untuk berhukum dengan hukum yang selaras dengan undang-undang Islam. Wujudnya hukum-hukum tertentu dalam undang-undang sivil yang bertentangan dengan undang-undang Islam telah mencetuskan satu desakan berterusan umat Islam untuk berhukum dengan hukum-hukum Islam demi mereka mencapai keredaan Allah. Tuan Di Pertua, akhir sekali pada hemat saya, walaupun harapan kita adalah besar pada jawatan konsol khas yang akan dikukuhkan nanti, penyelesaian sebenar pada konflik pertindahan kuasa dan undang-undang dalam negara kita adalah dengan memastikan undang-undang sivil terus dibaiki dan ditambah baik sehingga ianya selaras dengan undang-undang syariah yang sifatnya adalah adil dan benar. Dan itulah tugas kita. Tugas kita bersama sekali di ahli parlimen daripada kalangan umat Islam
sama ada di Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat, untuk terus memastikan undang-undang sivil negara kita tidak bertentangan dengan undang-undang syariah. Semoga negara kita akan sampai kepada pelaksanaan undang-undang yang adil dan mendapat perkenan Allah, Tuhan yang Maha Adil dan Maha Penyayang. Sekian, dengan ini saya sudahi ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.